Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua sidang hadirin dan pendengar. Ya, ada yang berada di rumah, ada yang berada di dalam kenderaan, di kedai kopi dan sebagainya. Jadi malam ini kita akan bincang tentang orientasi gerakan kita iaitu Wasatiyah. Kita sebenarnya akan sambung rentetan siri orientasi gerakan kita yang mana siri 1 dan siri 2 telah pun kita buat pada hari Isnin dan Selasa yang lepas. Sepatutnya semalam kita ada buat siri yang ketiga iaitu desekularisasi yang disampaikan oleh Abang Absyar. Tapi kita skip dahulu, kita lompat pada siri kita yang keempat iaitu Wasatiyah. Saya Ahlam Syah bin Burhan, moderator anda pada malam ini, dan bersama saya juga orang yang bukan biasa-biasa, orang yang luar biasa, Saudara Zul Aiman, iaitu Naib Presiden PKPIM. Apa khabar Abang Zul? Sihat? Alhamdulillah, khabar baik, sihat. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Abang berada di rumah, baru saja menunaikan solat Isyak. Saya dekat Sabah bang, awal sikit Isyak, 7.30 dah Isyak dah. Okey. Sebelum kita meneruskan bicara kita pada malam ini, ya, eloklah terlebih dahulu saya ingatkan kepentingan orientasi gerakan ini secara keseluruhannya. Misi dan visi PKPIM ini sangat besar. Ya, sangat besar. Dia bukanlah satu benda yang kita boleh pandang enteng, kita boleh ambil mudah, ambil ringan. Dia memerlukan usaha dan tenaga yang banyak. Jadi dalam menempuhi jalan-jalan yang berliku ni, kita sebagai satu organisasi jemaah yang besar yang ingin membina tamadun khairul ummah ni, kita tidak boleh senang lenang untuk ambil lewa pandang enteng buat kerja macam ni kan. Jadi kita perlu ada elemen yang perlu kita terapkan dalam diri selaku ahli PKPIM. Kita ingin bergerak ke hadapan, perlu kita lengkapkan diri kita dengan elemen-elemen yang baik. Jadi orientasi gerakan ini adalah salah satu elemen yang kita perlu terapkan dalam diri kita. Jadi pada malam ini sekejap lagi kita akan bincangkan elemen apa? Wasatiyah. Justru tanpa kita membuang masa lagi, saya menjemput pembentang kita, Saudara Zul, untuk menjawab soalan yang saya akan ajukan. Baik Abang Zul, soalan pertama. Bolehkah Abang Zul terangkan makna sebenar orientasi gerakan yang keempat ini, iaitu Wasatiyah? Ya bang, silakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya Ahlam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ahlam dan juga kepada semua hadirin hadirat yang mungkin berada di rumah, yang berada di dalam kereta dan juga berada di kedai kopi dan sebagainya. Seperti Ahlam katakan tadi tu, kita akan menjawab soalan-soalan yang dilontarkan daripada saudara Alam tadi. Bila dikatakan sebagai wasatiyah ni dia termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, di mana saya ambil satu perkataan sahaja yang bermaksud umatan wasatah. Umatan wasatah ni bermaksud umat yang terpilih lagi adil. Yang ini dikatakan oleh Abdullah Basmi, mengatakan bahawa umatan wasatah itu yang bermaksud umat yang terpilih lagi adil. Tetapi kalau kita mengambil pula daripada kata-kata daripada Yusuf Al-Qaradawi, tafsirnya mengatakan bahawa umatan wasatah ini membawa kepada suatu keadaan yang seimbang dan sederhana yang berada di antara dua nilai yang ekstrim yang berbeza. Apabila kita membicarakan tentang bicara yang ekstrim, perkara yang ekstrim-ekstrim ini, dia menyebut dua nilai ekstrim. Apa yang dimaksudkan dengan dua nilai tersebut? Ada dua nilai ekstrim yang bernaung dalam kehidupan seharian kita. Ada banyak sebenarnya, tetapi saya akan berikan beberapa contoh. Nilai ekstrim yang pertama sayang, nilai ekstrim yang kedua benci. Ada juga kalau lagi satu, nilai ekstrim yang pertama lagi satu sedih, dan nilai ekstrim yang kedua adalah gembira. Dan ada juga nilai ekstrim yang lagi satu ada mengatakan takut, dan nilai ekstrim yang kedua lagi adalah berani. Dan apabila kita mengutarakan tentang perkara tersebut, dua nilai ekstrim ini, kita kena melihat bahawa kedua-dua ini adalah nilai ekstrim. Jadi di manakah umatan wasatan ini?
Pemantauan wasatiyah ini berada di tengah-tengah di antara kedua-dua nilai ekstrim itu. Kalau nilai ekstrim pertama tadi saya katakan adalah sayang, nilai ekstrim yang kedua adalah benci. Wasatiyah itu berada di tengah-tengahnya. Berada di tengah-tengah, iaitu yang bersifat adil. Bersifat adil ataupun pertimbangan yang adil, tak melampau ataupun berkurang, dan dia berada di pertengahan, seimbang antara dua nilai ekstrim dan tanpa zalim. Ini juga termaktub dalam, kalau membaca buku Dasawarsa ataupun melihat orientasi gerakan yang telah digariskan oleh PKPM, dia mengatakan bahawa wasatiyah ini bermaksud mengambil pendekatan yang sederhana dan tepat dengan menjauhi segala bentuk kecenderungan yang melampau atau ekstrim. Bila berkata tentang melampau, dia berasaskan dengan ekstrim. Tetapi kita kena tahu juga bahawa bila kita menyoalkan tentang berkaitan dengan melampau ataupun ekstrim, kalau kata Yusuf Al-Qaradawi, ekstrim ni juga ada terbagi pada dua. Satu pelampau, satu pengabai. Bagaimana tu? Contoh, golongan pelampau terlalu menyusahkan sedangkan Allah dah mudahkan. Itu kalau pelampau. Kalau pengabai, terlalu memudahkan sehingga mengabaikan prinsip dan peraturan dan hukum. Ataupun saya boleh bagi contoh lagi kepada sahabat-sahabat semua, golongan pelampau ialah tidak terima pendapat orang lain yang berbeza dengannya. Tetapi kalau golongan pengabai adalah akomodatif terhadap apa sahaja pendapat dari luar tanpa prinsip. Sekian itu sahaja berkaitan dengan persoalan yang diberikan kepada saudara Ahlam tadi. Sekian, terima kasih. Oh, makna yang cukup lengkap dengan satu perkataan wasatiyah itu yang diambil daripada surah Al-Baqarah tadi. Dia sangat baik abang uraikan. Terima kasih. Jadi beralih pula kita kepada soalan yang seterusnya. Kita minta saudara Zul kongsikan sejarah ataupun sumbangan PKPIM yang merangkumi orientasi gerakan ini, iaitu wasatiyah. Terima kasih Ahlam. Soalan kedua berbunyi berkaitan dengan apakah sejarah-sejarah, sumbangan dan sebagainya dan apa yang diterapkan dalam wasatiyah ni. Kalau kita nak melihat perjuangan PKPM sangat lama, pada tahun 1991 sampai tahun 2021, sekarang ni lah, kita telah menuju 6 dekad. Jadi bila menuju 6 dekad ni, kita mempunyai pelbagai peristiwa, pelbagai kejayaan yang kita perolehi, dan juga kita dah melahirkan pelbagai tokoh-tokoh dari segenap bidang. Jadi berkaitan dengan wasatiyah yang akan dibicarakan ini, saya melihat dasawarsa yang pertama pada awal tertubuhnya PKPM ini. Pertama, kita melihat di mana mahasiswa ada melaksanakan satu kongres kemajuan Islam se-Malaysia yang bertempat di Dewan Tunku Chancellor di UM, di mana kita melihat di situ seramai 3,000 orang yang terdirinya daripada tokoh-tokoh agama dan juga alim ulama, ada guru-guru agama pondok, pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar. Mereka membuat apa? Mereka membincangkan tentang masalah yang berkaitan dengan kemajuan Islam. Jadi dekat situ kita mengambil bahagian pertengahan, bagaimana mereka untuk menangani ataupun membawa sesuatu isu dengan pendekatan wasatiyah inilah, bersifat adil, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu mengendahkan, tapi mereka membawa kepada jalan tengah, iaitu berbincang dan mencari solusi dan sebagainya. Itu dasawarsa yang pertama. Dan dasawarsa yang kedua, apa yang saya akan kongsikan ialah berkaitan dengan demonstrasi, di mana PKPM pada dasawarsa tersebut banyak melakukan demonstrasi. Yang pertama adalah demonstrasi anti Tunku pada tahun 69, isu Teluk Gong tahun 67, isu autonomi universiti tahun 71 dan juga demonstrasi di Baling tahun 74. Di mana di sini kita melihat bukan sahaja PKPM ni dia berbakti kepada masyarakat, tetapi dia agresif menyuarakan ketidakadilan yang berlaku. Tadi yang saya jelaskan tadi, wasatiyah itu dia dapat dihasilkan apabila bersikap adil. Jadi PKPM memang sikapnya agresif apabila ketidakadilan itu berlaku kepada masyarakat. Dan kita pergi seterusnya juga kepada dasawarsa yang ketiga,
Dasar yang ketiga ni, abang rasa memang waktu ni adalah satu peristiwa yang sangat menggemparkan juga, kerana adanya pelibatan orang-orang besar kita mudah mula memasuki ke bidang-bidang parti politik dan sebagainya, di mana kalau dilihat pada isu Anwar Ibrahim masuk ke UMNO, memang kita ada pelbagai perspektif, pendapat dan sebagainya, tetapi kita mengambil pendekatan yang sederhana terhadap keadaan itu. Kita membuat apa? Iaitu kita mengambil sikap untuk memanfaatkan kemasukan beliau ke dalam kerajaan bagi kepentingan Islam dan rakyat. Itu pada yang dasar saya ketiga. Dan ada juga pada dasar tersebut kita ada manhaj Malizi, di mana pada ketika itu berlakunya revolusi di Iran. Ada di mana revolusi Iran tersebut bersikap inilah ekstrim pada ketika itu. Dan ada yang mengatakan, adalah beberapa orang yang mengatakan suruh kita mencontohi gerakan revolusi Iran tersebut. Tetapi apabila kita ingin mencontohinya, kita tidak boleh kerana dia bersifat ekstrim dan tidak bersesuaian di negara Malaysia. Sebab itu kita boleh menerima dengan semangat dia iltizam dia, tetapi kita tidak boleh menerima sifat dan juga cara ekstrim mereka itu untuk diamalkan di dalam Malaysia. Dan semangat dan iltizam dicontohi, tapi sikap agresif yang dikembangkan oleh rejim Syah Iran tak boleh dicontohi. Itu pada dasar yang ketiga. Kalau kita melihat pula dasar yang keempat, KPM juga mengambil langkah wasatiyah, di mana sentiasa kepada pemerintah kita, mereka menasihati dengan cara hikmah dan diplomasi. Mereka tidak menggunakan kekerasan. Dan juga kita juga membuat bantahan. Kalau pada era tersebut, tak silap saya, ada satu mega tour KRU Mania. Dulu setahu saya memang kumpulan KRU itu sangat-sangat meletop orang panggil. Tetapi bagaimana PKPM menggerakkan untuk membantah konsep tersebut, tidak berperang, tidak menggunakan senjata, tetapi dia mengadakan PKPM mengatakan bantahan secara berhikmah, gunakan jalan tengah. Dan juga kita adakan pertemuan tertutup dengan Tun Dr. Mahathir juga bagi salurkan pandangan mahasiswa dan generasi muda berkaitan dengan pendidikan bahasa, tentang sosial, amalan politik yang tidak sihat dan masa depan generasi muda negara. Itu pada dasar yang keempat. Dan kita pergi pula pada dasar yang kelima, berkaitan dengan constructive engagement dengan pelbagai agensi kerajaan, di mana kita ada juga membuat satu kempen tak nak rokok pada tahun 2004 juga, dan kita menjadi risikan ke kelab malam. Kita tidak letakkan bom pun dekat kelab malam tu, tetapi kita menjadi risikan ke kelab malam apa yang berlaku sebenarnya, dan kita dapat melihat situasi tersebut, kita laporkan kepada pihak berkuasa dan kita sama-sama bincangkan bagaimana untuk mengatasi perkara-perkara ini. Itu sahajalah berkaitan dengan tentang bagaimana wasatiyah ini diterapkan dalam dasar wasa PKPM selama 5 tahun yang dahulu, 5 dasar wasa yang dahulu. Terima kasih bang. Kalau kita dengar tadi dari dasawarsa yang pertama sampai yang kelima, setiap dasawarsa tu ada fakta-fakta dia. Ada setiap bukti-bukti yang bahawasanya PKPM ini mempunyai pendekatan secara wasatiyah, iaitu tengah-tengah. Kita bersyukur ya, hidup di Malaysia, negara yang kita cakap masih mengamalkan sistem demokrasi, masih tidak terlalu ekstrim ya, macam yang tadi abang sebutkan di negara-negara yang berbolak-balik kan. Diorang sana sikit-sikit bergaduh, sikit-sikit berperang, sikit-sikit angkat senjata dan sebagainya. Jadi beralih kita pula kepada soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga, yang berbunyi, apakah orientasi gerakan wasatiyah ini diterapkan dan apa ulang balik. Sorry. Okay. Soalannya, apakah orientasi gerakan wasatiyah ini diterapkan dalam PKPIM sekarang? Pendapat abang selaku naib presiden PKPIM. Bagi pendapat abang, pendapat saya sendiri, memang kita selaku dalam gerakan jemaah
besar, PKPM dan juga BJN dan juga cawangan negeri, kita memang mengamalkan wasatiyah ini. Sebab apa? Kita kena diterapkan kerana segala apa yang berlaku dan sebarang kenyataan yang dibuat, yang dikeluarkan oleh pihak kita, kita tidak mengikut kepada nafsu sahaja, tetapi kita berselidik, kita berjumpa, kita tanya pendapat, kita berbincang, baru kita mengeluarkan kenyataan. Itu tentang kenyataan. Tapi kalau kita ingin menyelesaikan masalah-masalah tersebut, kita tidak membuat satu perkara yang di luar tabi'i, tetapi kita berjumpa dengan golongan-golongan tersebut, kita berjumpa dengan orang-orang yang pakar, kita berbincangkan bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah ini. Tak kira sama ada isu itu berkaitan dengan isu lokal ataupun isu global sekalipun. Itu berdapatlah yang boleh yang abang berikan kepada kamu sahabat-sahabat semua berkaitan dengan adakah wasatiyah ini masih lagi diterapkan pada sekarang ini. Jawapannya paling ringkas, masih diterapkan. Terima kasih. Wah, sebenarnya PKPIM ini kalau kita tengok macam soalan saya yang mula-mula tadi, adakah PKPIM mengamalkan wasatiyah ini? Kita minta bukti daripada sejarah lampau. Lepas tu baru-baru yang tadi saya tanya lagi abang soalan, adakah PKPIM mengamalkan wasatiyah ini pada zaman kini? Soalan saya yang keempat, dia ikut macam generasi lah. Dahulu, kini dan akan datang. Soalan saya simple, adakah kita akan masih mengamalkan wasatiyah ini di masa akan datang? Adakah masih relevan untuk kita mengamalkan prinsip wasatiyah ini di akan datang, bang? Pertama, terima kasih Saudara Alam. Masih relevan ke untuk masa akan datang? Bila kita bicara tentang gerakan Islam, gerakan jemaah, segala unsur-unsur ataupun elemen-elemen yang kita letakkan dalam perjuangan kita berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dia sentiasa relevan walaupun kita meningkat dengan teknologi dan sebagainya, pemimpin berubah ke, kerajaan bertukar ke, orang mati ke, atau bayi baru dilahir ke dan sebagainya, Al-Quran itu tetap relevan. Abang beri contoh. Tadi abang beritahu surah Al-Baqarah ayat 143 tapi abang tak habiskan ayat dia kan. Abang beritahu maksud. Yang maksud, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu wahai Muhammad satu umat yang terpilih lagi adil supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan salah, dan Rasulullah Muhammad pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Jadi ini masih relevan, akan sentiasa relevan sehingga kiamat. Tetap relevan. Kalau saya ambil lagi petikan daripada Perdana Menteri yang ke-6, Perdana Menteri ke-6 ada, dia memberi tahu pandangan tentang umatan wasatan ini juga, di mana beliau mengatakan bahawa umatan wasatan merupakan umat yang sederhana, adil, tidak berat sebelah dalam hal dunia dan akhirat serta berimbal dalam seluruh aspek kehidupan. Berdasarkan kepada konsep ini, kita disuruh agar mengimbangi antara tuntutan rohani dan jasmani serta hambatan dunia dan akhirat. Kerana keseimbangan dan kesederhanaan ini amat penting dalam mewujudkan perpaduan dan keharmonian hidup, lantas menentukan kejayaan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Dan juga ada tambahan juga daripada Yusuf Al-Qaradawi dalam buku kecil dia yang bertulis berkaitan dengan kesederhanaan dalam Islam. Di mana memang kita ketahui bahawa Yusuf Al-Qaradawi ini memang mempertahankan manhaj wasatiyah ini sepanjang hayatnya, kerana umat malah pada zaman-zaman Nabi itu dahulu pun mengamalkan wasatiyah ini sehingga terbinanya tamadun yang maju, tamadun yang barokah dan sebagainya. Jadi memang wasatiyah ini perlu diterapkan dan sangat-sangat relevan walaupun generasi akan berubah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
maka telah terjawab keempat-empat soalan yang diajukan oleh saya kepada abang. Sangat rapi, sangat cemerlang. Kalau saya jadi cikgu kan bang, saya bagi A+. Okey. Allah. Okay. Kalau kita pandang balik kan, sebagai saya lah, pendapat saya selaku seorang ahli PKPIM, kita selalu dibagi tahu dekat berita-berita kan. Kalau kita tengok berita, banyak sebenarnya unsur-unsur yang syubha ataupun tidak terang. Jadi melalui pendekatan wasatiyah ini, kalau kita tengok balik, kita ambil berita tu kan, sebelum kita masuk dalam kepala kita ni kan, fikir dulu, adakah berita itu berita yang benar? Adakah berita itu berita yang palsu? Sekalipun benar, kita jangan terlalu ekstrim dalam memberi pendapat kita ataupun terlalu ikut pemikiran kita. Apabila kita ingin membuat sesuatu keputusan, macam tadi yang saya tanya, apa maksud definisi wasatiyah? Tadi abang cakap dia adalah adil di tengah-tengah. Jadi kita sebenarnya sebagai seorang ahli PKPM ataupun sebagai seorang muslimin lah, kita cakap orang beriman, kita perlu ambil pendekatan yang sederhana, tidak terlalu menonjol, tidak terlalu sembunyi-sembunyi macam tu lah. Okay, jadi saya minta lah abang, yang untuk sebelum kita buat penutup ni kan, adakah abang boleh buat simpulkan lah perbicaraan kita pada malam ini dalam kata-kata yang ringkas yang sedang difahami oleh sidang hadirin. Simpulan. Baik, terima kasih. Sebelum abang simpulkan, abang terlupa tadi ada satu abang nak terangkan bahagian dengan adil tu. Kan kita abang beritahu wasatiyah tu adalah adil. Abang bagi contoh yang simple, yang mudah saja. Kita ada, yang abang kita tadi, kita ada dua nilai ekstrim. Yang pertama kita ada sayang, yang kedua kita ada benci. Okey, adil tu berada di tengah-tengah. Bila kita adil berada di tengah-tengah ini, okey, dia macam tu. Kalau kita berada bersikap adil dalam kedua-dua perkara, dalam situasi ini, dalam sayang kita ada benci, dalam benci kita ada sayang. Sebab contoh kalau kita ada anak, kita sangat sayangkan dekat anak, juga boleh akhlaknya boleh terjejas. Kalau kita terlalu bencikan sangat pada anak kita, ini yang dah kahwin lah, kita benci sangat pada anak kita, anak akan lari ketakutan. Jadi kita kena terapkan sayang pada anak itu tetap ada bencinya, benci pada anak itu tetap ada sayangnya. Itu adil. Itu paling senang lah abang ungkapkan, adil. Gitu. Jadi untuk kesimpulannya, kita nak abang boleh kongsikan, yang abang dah simpulkan ialah jelmaan kesederhanaan dan seimbang adalah adil. Macam mana nak wujudkan kesederhanaan itu? Kita kena bersikap adil dalam tindakan kita. Dan kita kena istiqomah dalam melaksanakannya. Kita tidak boleh hari ni buat, besok tak buat. Kita kena istiqomah untuk bersikap adil ni. Baru wasatiyah itu dapat dijelmakan. Dan kita kena jadilah umat yang mengambil pendekatan yang terbaik di antara dua nilai ekstrim. Dan golongan dimurkai Allah SWT yang keterlaluan dalam agama, dan golongan yang sesat yang sentiasa mengabaikan dan memudahkan perintah Allah. Ingat, yang abang cakap tadi tu, sebenarnya kedua-dua tu adalah nilai ekstrim. Yang mana Allah murka golongan yang keterlaluan dalam agama dan golongan yang sesat yang sentiasa mengabaikan dan memudahkan perintah Allah. Allah dah kata dah. Dan kita kena tahu juga apa yang abang boleh cakap kat sini paling mudah adalah wasatiyah ini merupakan lambang kebaikan. Wasatiyah ini merupakan lambang keamanan. Wasatiyah ini merupakan lambang kekuatan. Dan wasatiyah ini merupakan tunjang kesatuan. Kesatuan tak dapat dibangunkan oleh yang ekstrim, melainkan sesama golongan ekstrim tersebut yang tak majoriti. Tetapi pendekatan wasatiyah ini merupakan pendekatan yang mendamaikan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Simpulan pun padat, apalagi isi-isi yang tadi. Terima kasih bang.
sebab sudi kongsi bersama sidang pendengar pada malam ini. Ya, insya-Allah apa yang kita dapat pada malam ini masuk telinga kanan, jangan keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, jangan keluar mana-mana. Okey, itu sahaja daripada kami pada malam ini. InsyaAllah ya, esok dan juga minggu depan kita akan sambung lagi dengan siri-siri bicara orientasi gerakan. Okay, semua ada 10. Kita baru cover yang pertama, yang kedua dengan yang keempat. Yang ketiga lagi nanti. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Alam. Terima kasih kawan. Yes.